bagi saya saudara, inilah masanya, saya nampak inilah mungkin saudara masanya anak-anak muda mendapat imbuhan yang sedikit ataupun laba daripada orang politik. Bagus juga, tak apa saudara, tak ada masalah. Tetapi cuma saya mempertikaikan dari mana datangnya wang yang itu besar. Banyak saudara, bukan sikit, bukan sedikit. Masing-masing nak tunjuk kekuatan, mesti kumpulkan seramai mungkin. Bayar. Ya, anak-anak muda sekarang pun pandai. Nak kami datang boleh lah, bawa motor boleh, minyak motor kena isi, haus takkan tak ada apa pun, ada juga. Kalau itu berlaku saudara, kalau RM150 seorang saudara, bayangkan kalau nak RM10,000 di Negeri Sembilan, minggu depan pula RM10,000 di Tanjung Karang, RM10,000 di Pulau Pinang, RM10,000 di Alor Star. Aduh, banyaknya wang dihabiskan hanya semata-mata untuk kempen politik. Inilah saya hairan dan saya rasa kadang-kadang mereka membazirkan wang tak kena tempat. Sebenarnya saya terus terang saya katakan, mereka masuk politik kononnya nak berjuang. Tapi bila dapat jawatan, ternyata rupanya apa yang mereka perjuangkan hanyalah sebagai satu kerjaya untuk mereka mengumpul harta. Mereka sebenarnya bukan orang perjuangan. Kalau mereka orang perjuangan, mereka akan menegur segala kebejatan yang berlaku. Saudara Mat Krakow dia kata, duit pengundi luar 300. Sepatutnya tapi bila dapat RM100, 300 lagi lesap. Itu keadaan saudara. Jadi sebab itu sekarang selalu saya katakan, dalam warga bangsa Melayu kita masih ada lagi para pengkhianat, para antagonis, petualang. Mereka inilah yang sanggup menggadaikan prinsip hidup untuk mencapai matlamat politik. Ya saudara, bangsa Melayu dipecah-pecahkan. Yang saya hairankan, soal pergolakan politik ini berlaku dalam warga bangsa Melayu. Tak ada pun kita tengok ini perkumpulan warga India ataupun warga Cina. DAP tak buat besar-besaran. MCA dia tak bertanding lah saudara. Gerakan pun tak buat besar-besaran untuk mengumpul warga Cina. Jadi retinya warga bangsa Melayu ini seolah-olah dipecah-pecahkan. Kita diadu dombakan untuk saling bermusuh-musuhan. Sebab itu dalam media sosial saya lihat, saling maki-memaki, segala kenyataan yang muka-mukan. Saudara, itu keadaannya saudara. Jadi akhirnya saya khawatir, kalau ini berlaku, Melayu akan jadi seperti dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan, dan jadilah orang Melayu nanti selepas pilihan raya nanti seolah-olah ayam dikepuk mati kelaparan, itik dikolap mati kehausan. Sebab duit dah habis, tak ada peruntukan. Ini keadaannya. Jadi saudara nak memilih, pilihlah. Sebab sekarang ni kita melihat bahawa ramai sekarang ni Melayu sudah pun mengamalkan cara saudara. Baik saudara, saya melihat bahawa ini tentang di Kedah. Ini janji saya mula semalam saya bercakap tentang Negeri Sembilan. Malam ini saya melihat bagaimana kedudukan di Negeri Kedah. Sebab semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun hadir di Kedah. Dan Datuk Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO juga ada di Kedah. Hari ini saya nak mencerahkan. Kerana menurut pengurusi Pakatan Harapan, Sir Dato' Mahfuz, dia yakin bahawa Kedah akan dapat dirampas semula. Malahan Datuk Seri Ahmad Zahid juga mengesahkan bahawa UMNO telah pun menerima senarai-senarai yang akan ditampilkan bertanding dalam pilihan raya negeri daripada negeri Kedah sekarang ni. Jadi senarai demikian akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Saya melihat secara terus terang waktu pilihan raya lepas. Ini saya nak cerita ke anda supaya anda faham keadaan demografi ataupun kedudukan di negeri Kedah, khususnya di Kedah saudara. Bahawa dalam pilihan raya yang lepas, pilihan raya yang ke-14, bukan yang baru lalu saudara. Jangan saudara anggap itu sebagai pilihan raya parlimen, ini pilihan raya negeri. Pada pilihan raya dulu, Parti Keadilan Rakyat, masuklah dalam tu adanya Parti Pejuang, dalam kumpulan PKR, saya letakkan PKR. PKR mempunyai 18 kursi. Sebenar-benarnya, PAS ada 15 kursi, UMNO ada 3 kursi. Dan sebab itulah waktu itu berlaku tungtang tintong yang kerajaan negeri tak boleh nak tubuhkan. Tapi akhirnya berlaku lompat-melompat dan PAS
dapatlah selepas berlakunya kerajaan tebuk atap. Saudara, mula-mula Mukris jadi besar, lepas itu turun. Naiklah saudara yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi dalam kejadian selepas langkah Sheraton. Jangan lupa saudara. Tapi saya melihat sekarang ni dalam kedudukan ni, saya nampak terus terang saudara, saya akan baca satu persatu bahawa saya rasa kali ini mungkin PAS cuma tinggal 5 kerusi saya. Minta maaf saya cakap terus terang, kita tengok data-data yang saya ada. Ini berdasarkan pada contoh untuk negeri kawasan air hangat. Pilihan dulu keadilan dapat 7,550. Amanah dapat Barisan Nasional ada 6,018. Kalau dicampur dua itu saja sudah ada 13,000. Sedangkan PAS cuma ada 4,000 saja. 4,034 undi. Apakah PAS mampu bertahan di air hangat? Kedua, di kawasan Kuah, keadilan tu hari dapat 8,276 undi. Dan Barisan Nasional dapat 5,824. Percantuman antara UMNO dengan Barisan Nasional akan menjadikan jumlah pengundi kalau dicantum semua saudara adalah dalam 14,000. Saya nak harap saudara kalau boleh kita ketepikan dalam 40% lah. Saya nak jelaskan juga saudara, dalam pilihan lepas UMNO menjangkakan kalau pengundi-pengundi bukan Melayu dapat mengundi UMNO Barisan Nasional 10% pun ada ruang untuk UMNO menang. Tapi bukankah 10%? Yang ada pun lari dalam 30%. Okey, kita pergi pada 40% lah kita kata saudara. Untuk berlaku adil saudara. Tapi kalau kita berlaku adil, 7,000 di air hangat campur 6,000, ada 13,000. Kalau 40%, di situ saja ada 8,000. Dan PAS cuma dapat 4,000, kalau tambahan dapat 4,000 tambah 4 dalam 6,000. Itu bagaimana air hangat PAS boleh menang ataupun Parti Perikatan Nasional. Begitu juga di Kuah dan di Kota Seputih. Keadilan dapat 7,265, PAS Barisan 5,795. Di situ ada 12,000. Ada 13,000. Dan PAS cuma dapat 5,000. Kalau dicampurlah 30% lagi daripada apa yang ada antara UMNO Barisan Nasional, masih lagi belum dapat untuk calon-calon dari Perikatan Nasional menguasai kawasan Kota Seputih. Di Air Hitam, Air Hitam pilihan lepas PAS menang 9,229 undi. Keadilan ada 8,000, Barisan Nasional ada 7,000. Di situ ada 15,000 saudara. 15,000 sedangkan PAS cuma ada 9,000. Itu base dia. Kalaulah nak ambil tarik 10%, 20%, masih lagi belum mampu. Sebab 8 campur 7, 15. Kalau Air Hitam 9,000, katalah dapat 3,000 tambah, baru 12,000 saudara. Macam mana PAS boleh mempertahankan kedudukan Air Hitam? Begitu juga di Bukit Kayu Hitam. Bukit Kayu Hitam saudara lagi teruk. Keadilan dapat 11,000. Barisan Nasional 8,800. Di situ saja dekat 20,000. Sedangkan PAS cuma dapat 6,000. Di Jitra ini dulu masa Mukris bertanding saudara. Mukris dapat 18,852 menggunakan Parti Keadilan. Barisan Nasional ada 8,000. Di situ sudah ada 26,000. PAS cuma dapat 7,000 saudara. Di Kuala Nerang. Di Kuala Nerang ni saya nampak bahawa PAS dapat 9,118. Tapi Barisan Nasional 7,409. Keadilan ada di situ ada 3,376. Kalau ini kekal 7/3 ada 10,400. Sedangkan PAS ada 9,118. Di Pedu saudara, PAS menang itu hari cuma 8,164. Barisan Nasional cuma dapat 7,494. Tetapi undi pada keadilan 3,232. Kalau campuran dua itu dah 10,000. PAS cuma ada 8,000. Begitu juga di Bukit Lada. Kawasan Don Bukit Lada, PAS 9,573. Dia menang kawasan itu. Barisan Nasional 8,288. Ini Barisan Nasional. Saudara, keadilan 6,337. Kalau 8 campur 6, situ aja 14,500. Sedangkan PAS ada 9,573. Begitu juga di Bukit Pinang. Agak menarik, saya Bukit Pinang, PAS menang. Tapi modal yang PAS adalah 10,432 undi. Keadilan ada 7,220 saudara. Saya yakin keadilan tak larilah sebab di situ juga adanya Parti Amanah dan sebagainya saudara. Dan Barisan Nasional ada 6,289. Kalau kekal pengundi Melayu Barisan Nasional
6,289 campur dengan 7,200, di situ ada 13,000. Calon PAS 10,432. Apakah ada tambahan lagi? Wallahualam bisawab. Begitu juga di Derga. Di Derga saya ceritalah saudara, ini kawasan DAP ni. Calon di keadilan dapat 11,232. Dan calon Barisan Nasional itu dapat 4,900. Kalau campur saja dah ada 16,000. Waktu itu PAS tak bertanding sebab dia tahu bahawa Derga sukar untuk menang. Di suka menanti pun lebih kurang sama juga saudara. Keadilan dapat 13,301. Barisan Nasional 7,000. Situ ada 20,000. PAS cuma dapat 4,000. Di Kota Darul Aman saudara, juga sama keadaannya. Keadilan dapat 11,737. Barisan Nasional daripada MCA lah dulu dapat 3,269. 11,737 campur 3,269. Di situ ada 14,900 berapa? 14,900 dekat 15,000 saudara. Sedangkan PAS cuma ada 1,732. Kursi Alor Mengkudu, keadilan yang menang 8,840. Barisan Nasional 6,400. 8 campur 6, 14,000. Campur lagi 800 dengan 400 ada 15,000. PAS cuma dapat 6,900. Kursi Anak Bukit, keadilan 9,810. Barisan Nasional 5,200. Di situ saja ada 15,000. Campur ni kalau PAS cuma dapat 8,000. Setengah saudara. Tolak 20%, 30% pun tak boleh nak menang. Di Kubang Rotan, keadilan ada 14,000 saudara. Barisan Nasional ada 7,000. Kalau 14 campur 7, 21,000. Calon daripada PAS di Kubang Rotan cuma ada 7,000 saja saudara. Di Pengkalan Kundo, keadilan ada 11,000. Barisan Nasional ada 6,000, ada 17,000. PAS cuma ada 9,000. Di Tokai, Kota Tokai, PAS dapat 15,000. Ini mungkin Tokai akan mempertahankan keadaannya. Sebab Barisan Nasional ada 7,899, keadilan ada 6,600. Sini ada lebih kurang 14,200. Good fight, tetapi PAS ada advantage di Tokai sebab dia ada 15,941. Di Sungai Tiang, Barisan Nasional dapat 12,200. Keadilan ada 8,000. Campur 2 ada 20,000. PAS cuma ada 11,000. Di Sungai Limau, ini kubu PAS saudara. PAS ada 13,000. 13,048. Barisan Nasional 7,000. Keadilan ada 4,000. Lebih kurang 11,000. Bagi saya rasa sebab itu saya katakan bahawa PAS akan menguasai di Sungai Limau. Di Gurun, saya harus berlaku adil saudara dalam memberi laporan ini supaya kita faham kedudukannya. Di Gurun, saya nampak keadilan 10,000. Barisan Nasional 6,000. Di situ ada 17,000 saudara. PAS cuma ada 5,257. Macam mana nak bertahan? Begitu juga tapi di Belantik. Di Belantik is a good fight. Belantik ni saudara PAS ada 9,600. Tapi BM 7,229 Barisan Nasional. Keadilan ada 2,376. Artinya UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan ada 9,300, 9,400. Tapi PAS ada 9,600. It's good fight untuk kita lihat di kawasan Belantik. Begitu juga di Jeneri. Tapi di Jeneri saudara, undi Barisan Nasional 8,000, keadilan ada 4,000. Sudah ada 12,000, sedangkan PAS cuma ada 10,626. Itu di Jeneri. Ni kawasan Menteri Besar saudara. Di Bukit Selambau, keadilan 17,000. Barisan Nasional 9,000, situ ada 26,000. PAS cuma ada 11,000. Di Tanjung Dawai, 11,000 ada pada PAS. Tetapi 10,000 keadilan, Barisan Nasional 10,000. Di situ ada 20,000 saudara. 20,900. Keadilan ada PAS cuma ada 11,000. Macam mana nak menang di keadaan di Tanjung Dawai? Di Pantai Merdeka, PAS 14,000. Tetapi PAS ada 14,000 betul. Tapi kalau dicampurkan pengundi Barisan Nasional dengan keadilan, Barisan Nasional 9,500, keadilan 7,200. Artinya situ ada 16,700. Macam mana ni? Sebab itu advantage akan ada pada UMNO Barisan Nasional. Bakarang, keadilan 18,000. UMNO 5,500. Di situ ada 13,000, 23,000. Sedangkan PAS cuma ada 7,000. Begitu juga di Sidam. Di Sidam, keadilan ada 17,000. Barisan Nasional ada 5,900. 17 campur 5 lebih kurang 13,000. Sedangkan PAS
Saya bercakap PAS itulah basicnya yang ada. Kerana di Kedah, Perikatan Nasional PBM dia bergantung pada PAS. Nak bawa orang Melayu ni susah sebab tak ramai daripada UMNO yang keluar meninggalkan UMNO masuk dalam PBM. Sebab itu mereka bertahan dengan PAS. Tapi mampukah PAS menahan macam di Bayu, saudara? PAS ada 14,339, tetapi Barisan Nasional ada 13,400 dan Keadilan ada 5,000. Di situ ada 18,000, saudara. Begitu juga di Kupang. Di Kupang PAS ada 13,000, tapi Barisan Nasional ada 11,663. Keadilan ada 4,000, situ ada 15,000. It's good fight, kita tengok di Kupang nanti. Begitu juga di Kuala Ketil, saudara. Di Kuala Ketil, kalau dicampurkan undi Keadilan dengan Barisan Nasional, ada 14,000, ada 15,000. Sedangkan PAS cuma dapat 12,000, saudara. Di Merbau Pulas, PAS 9,000, Keadilan 9,000, UMNO Barisan Nasional pun 9,000. Untuk exactnya, 9,852 Merbau Pulas, saudara, PAS. 9,454 Barisan Nasional, 9,267 UMNO Barisan Nasional, Keadilan. Campur UMNO dengan Keadilan 9,000 ada 18,600, saudara. PAS kalau dia kekal cuma ada 9,800. Lunas Keadilan ada 23,000, saudara. PAS 10,000 dan Barisan Nasional 7,000. Campur dua 30,000. Di Kulim Keadilan ada 30, Barisan Nasional ada 9,000. Kalau campur dua tu 22,000, PAS ada 9,000. Dan di Bandar Baru, Barisan Nasional ada 7,884, Keadilan 7,507 dan PAS 7,506. PAS tinggal kesendirian. Tapi UMNO, Barisan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan, di situ ada lebih kurang dalam 15,000. Itu gambaran di Kedah. Sebab itu saya katakan, saudara, bahawa dalam keadaan begini, kalau ikut dari segi pola-pola pengundi, saudara, di Kedah besar kemungkinan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan boleh mengambil alih daripada kerajaan di negeri Kedah. Sama-sama kita tunggu, dan insyaAllah besok saya nak cuba ulas apa pula berlaku di negeri Selangor. Ini penting, saudara, sebab banyak saya lihat di Selangor agak menarik yang boleh kita bincangkan. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.